Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Masyita dan juga rakan-rakan seperjuangan saya yang lain. Saya Muhammad Ryan bin Izzat bernomor metrik 9 PS 19110745 dan hari ini saya akan membentangkan tutorial iaitu MyLocal Start bagi daerah Tawau. Dan hari ini saya akan menganalisis kualiti kehidupan dengan melihat kepada indikator sosial iaitu keselamatan di daerah Tawau pada tahun 2019. Terusnya pula saya akan memperkenalkan sedikit sebanyak mengenai daerah Tawau. Daerah Tawau merupakan bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Kota Kinabalu dan Bandar Sendakan. Ia berkongsi sempadan dengan Kalimantan, Indonesia di selatan serta dikelilingi oleh Laut Sulu di timur dan Laut Sulawesi di selatan. Daerah Tawau meliputi kawasan seluas 6.125 km persegi ataupun 612.506 hektar. Bilangan penduduk Tawau pada tahun 2019 diunjurkan sebanyak 514,000 orang, di mana 52.1% adalah lelaki, manakala selebihnya sebanyak 47.9% ialah wanita. Manakala bagi jumlah penduduk Tawau pula didapati sebanyak 56.9% ialah penduduk warga negara, selebihnya ialah merupakan bukan warga negara iaitu sebanyak 43.1%. Beralih pula kita kepada makna kehidupan berkualiti. Yang pertama sekali, Lickbeck dan Han pada tahun 1997 menyatakan bahawa kehidupan berkualiti merupakan jangka waktu yang deskriptif di mana ia merujuk kepada emosi manusia, sosial dan fizikal yang sihat serta keupayaan mereka untuk berfungsi dengan biasa dalam kehidupan. Manakala Siti Fatimah pada tahun 2005 menyatakan bahawa kehidupan berkualiti ini tidak hanya diukur dengan nilai material semata-mata tetapi juga merangkumi aspek yang tidak berbentuk material. Akhir sekali, Bigelow pada tahun 1982 menyatakan pula bahawa kehidupan berkualiti ini merupakan satu titik pemisah di mana ia menyatukan semua faktor dalam kehidupan, di mana kita akan mendapati bahawa terdapat kekurangan dan kelebihan dalam keinginan dan kepuasan. Bagi makna keselamatan pula, keselamatan ini adalah satu keadaan terpiara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan kemalangan. Mengikut Kamus Dewan, ia merupakan satu perkara atau langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya peristiwa yang tidak diingini seperti kecederaan. Keselamatan awam pula adalah satu bidang yang dianggap penting dalam menentukan tahap kehidupan penduduknya sama ada ia merupakan kehidupan yang berkualiti ataupun tidak. Jika kita melihat kepada statistik daripada tahun 2017 hingga ke tahun 2019, bagi tahap keselamatan ataupun bidang keselamatan di Tawau, bilangan ibu pejabat polis daerah kekal tunggal daripada tahun 2017 hingga tahun 2019, manakala bilangan balai polis bermula dengan bilangan sebanyak 5 dan bertambah 1 pada satu balai pada tahun 2019. Begitu juga yang berlaku kepada bilangan penduduk polis di Tawau, di mana ia meningkat daripada 8 buah penduduk polis kepada 9 buah penduduk polis pada tahun 2019. Bagi bilangan jenayah kekerasan pula,
jenayah kekerasan meningkat sebanyak 72,4% pada tahun 2019, manakala jenayah harta benda pula menunjukkan penurunan sebanyak 3,6%. Bagi kategori jenayah kekerasan, Samun mencatatkan 22 kes, diikuti dengan kes rogol sebanyak 14 kes, mencederakan 10 kes, dan bunuh hanya 4 kes pada tahun 2019. Bagi kategori jenayah harta benda pula, kecurian lain merekodkan kes tertinggi dengan jumlah kes sebanyak 469 kes, diikuti dengan pecah rumah dan curi sebanyak 295 kes. 295 kes, dan kecurian kenderaan sebanyak 76 kes. Apabila saya melihat kepada data bilangan bantuan sabitan mengikut jantina dan kumpulan etnik, saya dapati bahawa golongan bukan warga negara merupakan mereka yang majoritinya ialah bantuan. Ini menunjukkan hampir 2 per 3 daripada jenayah yang dilakukan di Tawau adalah dilakukan oleh mereka yang bukan warga negara. Keselamatan merupakan satu aspek yang asas sekali dalam mencapai tahap kualiti yang baik. Begitu juga dengan tahap kesejahteraan. Jika kes jenayah akan terus mengalami pola peningkatan, maka kualiti kehidupan masyarakat di Tawau juga akan turut terjejas. Kesannya aktiviti seharian masyarakat di Tawau akan sentiasa terganggu. Sebagai contoh, Tawau telah tersenarai menduduki tangga pertama jenayah penyeludupan di Sabah. Aktiviti jenayah ini merupakan aktiviti yang common di pinggir pantai di Sabah. Namun, Tawau merupakan daerah yang strategik bagi jenayah ini kerana ia mempunyai akses yang senang negara Filipina dan juga daripada negara Indonesia. Buktinya saja, banyak produk-produk selundup ini masuk ke dalam daerah ini seperti rokok, minyak petrol, dan seterusnya pula ialah kaitan kerangka konseptual melihat daripada keselamatan awam. Kerangka konseptual dapat menjelaskan kualiti ataupun tahap kualiti kehidupan masyarakat di Tawau melalui konsep kesejahteraan, di mana konsep kesejahteraan ini terbagi kepada 3, iaitu kesejahteraan fizikal, kesejahteraan psikologi, dan juga kesejahteraan spiritual. Menurut konsep pada 2007, kesejahteraan adalah sebagai respon individual ataupun kumpulan terhadap kegembiraan, kepuasan serta kebajikan. Oleh itu, tahap kualiti kehidupan di Tawau dapat diukur berdasarkan kesejahteraan yang dicapai melalui tahap keselamatan awam yang terjamin. Sebagai contoh, kes penyeludupan barang-barang terlarang menunjukkan tahap keselamatan Tawau yang masih terancam. Buktinya, statistik menunjukkan pertambahan bilangan kes dari tahun ke tahun. Namun begitu, di sebalik daripada peningkatan jenayah ini yang berlaku di Tawau, sebagai contoh, terdapat perpaduan Tawau di mana mereka akan mengadakan program pendidikan keselamatan kejiranan yang akan memfokuskan cara ataupun pendidikan bagaimana untuk mempunyai kejiranan yang lebih selamat kepada masyarakat umum di Tawau itu. Sebagai cadangan penambahbaikan tahap keselamatan bagi daerah Tawau, saya mencadangkan untuk penambahan bilangan balai polis di Tawau kerana apabila balai polis ini lebih ramai, lebih banyak, maka kuranglah potensi untuk penjenayah untuk melakukan jenayah mereka. Selain daripada itu, saya juga merekomendasi untuk memperbanyakkan lagi rondaan keselamatan mengikut tempat dan fokus di tempat yang panas ataupun tempat yang selalu berlakunya jenayah ini. Selain daripada itu, mewujudkan rukun tetangga mereka kalau tidak silap, di mana organisasi ini bertujuan untuk menjaga kejiranan mereka sendiri. Dan akhir sekali,
adalah saya ingin mencadangkan agar pasukan rela untuk lebih aktif. Kesimpulannya, tahap keselamatan di daerah Tawau berada dalam tahap yang sederhana. Namun, ia masih memerlukan penambahbaikan jika kesejahteraan ingin dicapai. Kerana masyarakat yang mempunyai kehidupan yang berkualiti tidak mempunyai masalah yang berkaitan dengan tahap keselamatan mereka dan mereka lebih yakin untuk menjalankan tugasan sehari-harian mereka. Oleh itu, diharapkan cadangan tadi mampu diaplikasikan dalam mewujudkan Tawau yang lebih selamat pada masa hadapan, dan begitu juga dengan tahap kualiti mereka sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.